Okey, selamat datang ke Anime Rider 97 yang mana channel khas review ataupun bahas berkaitan tentang Kamen Rider, anime dan kartun Malaysia. So, enjoy to the video. Hello geng, pada video kali ini Bro Fighter nak review satu movie Kamen Rider yang memang ditujukan khas untuk Heisei Kamen Rider. Masa mula-mula muncul dia punya trailer tu, kira macam tengok feeling. Yelah, kecil-kecil Bro Fighter pun hidup zaman-zaman era Heisei. Jadi bila era Heisei ni dah sampai ke penghujung ataupun kita akan masuk ke dalam era seterusnya, era Reiwa, dalam hati ni ada perasaan macam, aduh, era Heisei dah habis lah. Kira yang hidup zaman era-era Heisei tu, kalau macam zaman tu dah habis, ada rasa perasaan lain kan. Dan movie-nya adalah bertajuk Kamen Rider Heisei Generation Forever. Dalam dia punya trailer tu kita akan nampak lah dia punya point tu lebih mengisahkan tentang adakah Kamen Rider ni hanya sebuah imajinasi, kira macam cerita-cerita kartun je, ataupun dia ni hanya sekadar hiburan dan kita jadikan dia ni adiwira dan simpan dalam hati kita ataupun dalam ingatan kita. Lebih kurang macam itulah. Dalam movie tu juga kita akan nampak lah keseluruhan main Kamen Rider daripada Kuga sampai Kamen Rider Zeo. Storyline ataupun dia punya sinopsis movie ni dia mengisahkan tentang ada seorang budak yang bernama Ataru. Dia ni kehilangan abang dia masa dia kecil dan abang dia hilang tanpa petunjuk. Masa Ataru dah besar sikit, dia sentiasa tengok Kamen Rider tau masa tu. Yelah, Kamen Rider kan biasa dia akan selamatkan orang, dia kalahkan villain dan sebagainya. Tugas dia lebih kepada macam benda-benda yang baik. Jadi dekat situ dia ni macam terinspirasi dan dalam hati dia ada mengharapkan yang Kamen Rider ni satu hari nanti akan menolong dia untuk selesaikan masalah dia lah, terutama abang dia yang hilang. Ketika itulah masa dia dah besar sikit, ada satu imagine ni masuk dalam badan dia. Kepada yang tengok Kamen Rider DNO, korang tahulah apa special ataupun istimewanya imagine ni. Bila dia dah masuk dalam badan Ataru, dia buat kontrak dengan Ataru yang mana dia akan tunaikan apa saja permintaan Ataru. Dan Ataru pun daripada kecil, antara harapannya adalah dia dapat berjumpa dengan Kamen Rider secara realiti. Masa itulah imagine tersebut mengabulkan permintaan dia. Jadi nanti dia akan bertemu dengan Kamen Rider ataupun dia dapat melihat Kamen Rider depan mata dia sendiri. Tapi kalau macam Kamen Rider dah muncul, takkan tak ada dia punya musuh. Masa tu ada seorang daripada Time Jacker yang bernama Tick ni, kira macam dia ni anti sangat dengan Kamen Rider. Dan antara misi dia adalah untuk menguasai dunia. Tapi sebelum menguasai dunia, dia kena hancurkan dulu Kamen Rider sebab Kamen Rider ni akan jadi penghalang kepada dia. Masa itulah dia nak hancurkan Kamen Rider. Yelah, dia dah lah benci dengan Kamen Rider. So macam mana dia nak hancurkan Kamen Rider adalah dengan menghancurkan era Kuga. Sebab era Kuga ni merupakan era Heisei Kamen Rider. Lepas Kuga muncul, barulah muncul Kamen Rider yang lain sampai Zeo. Jadi bila Kuga ni dia dapat hancurkan era dia, maka era Kamen Rider yang lain ni akan terhapus. Antara target dia untuk menghancurkan era Kuga adalah dengan mendapatkan seorang budak yang bernama Shingo. Dia minat Kamen Rider, terutamanya Kamen Rider Kuga. Jadi nanti korang semua mesti tertanya-tanya lah, kenapa si Tick ni tadi nak menculik Shingo, padahal ramai kot budak-budak lain yang minat Kamen Rider juga. Tapi kenapa Shingo juga yang dia nak culik? So far daripada segi rating movie ni pun boleh tahan tinggi juga. Dan daripada segi plot twist apa semua, dia tak adalah berat sangat, tak ada ringan sangat. Dia kira macam benda-benda santai yang kita boleh faham dan kita boleh layan. Antaranya nanti kita akan nampak lah apa kaitan Shingo tadi, budak yang nak target ni, dengan Ataru, orang yang menginspirasikan Kamen Rider. Ataupun nanti kita akan nampak Sento yang dimanipulasikan oleh Tick. Serta kita juga akan nampak lah masa permulaan movie tu nanti, para host Kamen Rider ni akan hilang ingatan. Sebagai contoh Sogo, masa dia dikejar oleh another rider, dia sendiri pun tak tahu kenapa dia dikejar oleh villain tu. Serta dia sendiri pun lupa yang dia ni sebenarnya adalah Kamen Rider. Dan ada juga orang cakap, kenapa tak semua host dalam movie tu dimunculkan balik? Yelah, host daripada Kuga sampai Kamen Rider Zeo. Serius lah nak munculkan semua host. Kalau Toy datangkan semua host dalam movie tu, sebelum movie tu ditayangkan, Toy dah bankrupt dulu dah. Yelah, sebab dia punya host-host ni sekarang bukan bayaran dia biasa-biasa. Sebab ada di antara host Kamen Rider yang dah menjadi artis yang terkenal. Sebagai contoh, host Kamen Rider DNO ataupun Kamen Rider Forze. Tapi nanti dekat situ kita akan nampak banyak host daripada Kamen Rider View dan Kamen Rider Zeo. Serta antara plan Toy nak tarik minat orang untuk tengok movie ni adalah dengan mengembalikan host Kamen Rider DNO, iaitu Ryotaro. Yelah, sebab dia ni merupakan antara host Kamen Rider yang berjaya.
Dia ni juga merupakan artis besar dekat Jepun. Jadi nanti dekat situ kita akan nampak ada orang yang nak tengok movie ni semata-mata untuk tengok action Kamen Rider ataupun cerita Kamen Rider, ataupun semata-mata nak tengok dia punya artis kesayangan ataupun artis terkenal tu berlakon dalam movie Generation ni. Dan kepada yang belum tonton lagi Heisei Generation Forever, korang try lah tonton sebab movie ni antara movie yang kira macam best untuk kita layan. Itu saja kot bagi berpatih pada video pada Itu saja kot bagi berpatih untuk review pada kali ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.